Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir bin Yahya, nombor matrik 1180730. Pada hari ini saya akan membentangkan awesome tentang awesome oscillator. Alhamdulillah, hari ini saya sangat bersyukur kerana dapat membentangkan hasil karya saya yang saya hasilkan daripada sedikit ilmu yang saya terima daripada pensyarah saya iaitu Profesor Madya Dr. Noor Adeli. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor dan terima kasih kepada semua, sama ada daripada kawan saya ataupun keluarga saya yang menyokong saya untuk membuat karya saya, buku pertama saya ini. Secara formal atau tidak formal, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Pertama sekali, kita akan pergi kepada asal-usul pencipta awesome oscillator. Jadi, pencipta awesome oscillator adalah Bill Williams. Dia adalah seorang trader yang terkenal dan penganalisis sebuah bentuk saham yang terkenal. Sesetengah orang menganggap awesome oscillator sebagai awesome oscillator Bill Williams. Bukan itu sahaja, Bill Williams juga telah mencipta pelbagai indikator yang telah digunakan oleh trader untuk menganalisis sebuah pasaran saham. Antara indikator-indikator yang lain yang telah dicipta oleh Bill Williams selain daripada AO adalah Alligator, Factor, Getter Oscillator dan Market Facilitation Index. So, banyak indikator yang dicipta oleh Bill Williams telah digunakan sebagai di dalam pelbagai pasaran seperti contoh forex, uh, uh, saham, komoditi dan indeks. So, penunjuk Bill Williams yang lain telah digunakan juga untuk mengesahkan dan menyangkal arah aliran dan menentukan titik perbalikan bagi sebuah harga pasaran saham. So, Bill Williams adalah tokoh berpengaruh dan dunia psikologi perdagangan dalam dunia saham dan analisis terkenal. Kepintaran dia tersebar dengan cepat pada tahun 1990 kerana bukunya yang bertajuk Trading Chaos yang mempunyai pelbagai indikator-indikator untuk menganalisis sebuah pasaran saham. So, dia telah mencuburi bidang ini selama 25 tahun dan dia telah menyebarkan ilmu ini selama 25 tahun juga. Akhir sekali, pengajian Bill Williams dalam pengajian tinggi bukanlah sesuatu yang biasa. Pertama sekali, dia telah memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang fizik kejuruteraan. Dan yang kedua, ijazah kedoktoran dalam bidang psikologi. So, kita dapat lihat di sini daripada bidang terakhir inilah dia mungkin memperolehi pemahaman dan penekanan pada aspek tingkah laku sebuah perdagangan kewangan. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan awesome oscillator. So, awesome oscillator merupakan sejenis penunjuk yang digunakan untuk mengukur sebuah momentum pasaran, sama ada berlaku pembalikan ataupun berlaku kenaikan. AO mengira perbezaan antara 34 period dan 5 period simple moving average. So, simple moving average yang digunakan bukanlah dikira berdasarkan harga closing, tetapi digunakan berdasarkan harga menggunakan titik tengah setiap bar iaitu median. So, AO biasanya digunakan untuk mengesahkan trend atau menjagakan pembalikan yang berpotensi. Jadi, indikator AO ini menggunakan garis sifar di tengah di mana kedua-dua pergerakan disusun mengikut perbandingan antara purata bergerak yang berbeza. So, trader boleh menggunakannya untuk mengkaji maklumat sebuah trend saham bagi meramal momentum saham sama ada trend berlaku berterusan ataupun berlaku berbalik arah. So, sekiranya AO itu berada di atas garis sifar, ia bermakna pada momentum bullish ataupun pada kenaikan. Jika berada di bawah garis sifar, ini bermakna momentum saham pada ketika itu adalah momentum bearish, di mana boleh dikatakan momentum penurunan. Walau bagaimanapun, tidak kira berada di atas ataupun di bawah garis sifar, momentum boleh bertukar daripada bullish ataupun bearish.
sama ada berada di atas garis sifar dalam keadaan momentum bullish, tetapi boleh berubah menjadi momentum bearish walaupun berada di atas. Sama seperti juga jika bar berada di bawah garis sifar, sepatutnya dikira momentum bearish, tetapi boleh berubah menjadi momentum bullish dan naik melintasi garis sifar tengah. Okey, jadi kita lihat pada contoh pada graf 1 yang mempunyai contoh penunjuk awesome oscillator yang memetakan dua momentum pasaran. Jadi seperti yang saya katakan, pada graf itu terdapat dua momentum yang berada di atas garis sifar adalah momentum bullish dan berada di bawah garis sifar adalah bearish. Tetapi walau bagaimanapun, momentum sesebuah trend pasaran saham ini boleh berubah daripada bullish kepada bearish walaupun berada di atas garis sifar, dan juga boleh berubah daripada bearish kepada bullish walaupun berada di bawah garis sifar berdasarkan warna bar itu. So, kita terdapat dua warna bar yang boleh ditetapkan. Yang pertama, warna bar momentum bullish ataupun kenaikan adalah berwarna hijau. Yang warna merah pula membawa kepada momentum bearish ataupun momentum penurunan. Jadi, seperti semua petunjuk teknikal yang lain, signal daripada awesome oscillator ini bukanlah satu jaminan yang bermakna jangkaan yang dijangkakan akan berlaku seperti dalam realiti. So oleh kerana itu banyak trader akan mengambil langkah berjaga-jaga atau langkah selamat dengan menggunakan stop and limit pada open position sekiranya isyarat perdagangan tidak diterjemahkan ke pergerakan pasaran yang sebenar. Jadi dengan langkah ini akan mengurangkan risiko dan mengurangkan sekiranya berlaku perkara yang sebalik daripada yang dijangkakan dalam penunjuk awesome oscillator. Seterusnya kita pergi kepada penggunaan awesome oscillator di TradingView. Okey. Jadi dalam TradingView ni terdapat banyak penunjuk indikator yang boleh diaplikasikan dalam pasaran saham ini. So dalam aplikasi TradingView ni, setelah kita menukarkan graf kepada carta bersiri penuh, penunjuk awesome oscillator terdapat pada bahagian penunjuk dan bahagian folder yang bernama penunjuk dan strategi. So dalam penunjuk standard yang disertakan dengan MT4 ini disusun dalam 5 folder utama seperti gambar rajah di sebelah. So kita boleh lihat dalam folder penunjuk dan strategi kita ada dapat terbina dalam corak bantal dinding perpustakaan awam, skrip saya dan profile volume. So dalam terbina dalam terdapat lebih 50 indikator yang boleh digunakan dalam TradingView ini. So antara salah satunya adalah awesome oscillator. So untuk menggunakan awesome oscillator, pilih awesome oscillator. Jadi kalau kita lihat pada graf sebelah, kita ada apa yang perlu disetting, yang banyak perlu disetting dalam menggunakan awesome oscillator. Setelah kita masuk awesome oscillator ke dalam carta graf itu, momentum pasaran akan menunjuk seperti mana momentum yang berada di atas. So seperti contoh ni, graf sebelah menunjukkan carta syarikat tenaga nasional Berhad sendirian Berhad beserta penunjuk awesome oscillator. So berada yang di atas adalah momentum pasaran yang sebenar dan yang berada di bawah itu adalah awesome oscillator yang telah kita gunakan. Jadi seterusnya kita pergi kepada perbezaan awesome oscillator dan moving average convergence divergence. Disebabkan terlalu ramai trader confuse antara awesome oscillator dan MACD ni kerana hampir sama. So tetapi saya akan terangkan dalam ini beberapa perbezaan yang terdapat pada awesome oscillator dan MACD ini. So kedua-dua penunjuk indikator ini adalah digunakan untuk teknikal analisis yang digunakan sebagai mengukur momentum sebuah harga pasaran seperti mana indikator lain. So dia punya objektif indikator ni adalah sama. So dan kedua-dua mempunyai persamaan kerana ia menjaga potensi arah atau corak sebuah trend dan pembalikan arah atau amaran masuk keluar dengan menganalisis kelemahan dan kekuatan aset. So dari segi objektif dan dari segi kegunaannya
sama dan tiada beza. Jadi, perbezaan pertama antara AO dengan MACD ni adalah berdasarkan harga kira sebuah indikator. Yang pertama, awesome oscillator digunakan dengan harga median sebuah pasaran, manakala MACD menggunakan harga closing ataupun harga tutup. So, harga median ni dikira dengan mengambil titik tengah bagi sebuah candlestick, iaitu ambil high dan low dan dibahagi dua. So, seperti gambar di atas, kita boleh tunjuk setup untuk menggunakan harga median. So, harga pada bar akan ada harga paling tinggi dan harga paling rendah. So, apabila kita tambah harga tinggi dan harga rendah dan kita akan bahagi kepada dua, so kita akan dapat harga median. Itulah harga cara mengira untuk harga indikator awesome oscillator. Seterusnya, MACD pula menggunakan harga closing. So, macam mana harga closing ini adalah, so seperti contoh gambar di bawah tentang sebuah bar kan, gambar sebuah bar. So, harga closing adalah harga di bawah high itu. So, dari situ harga close itu yang akan diambil dikira dalam MACD, di mana berbeza dengan awesome oscillator yang ambil harga median di mana high dan low dibahagi dengan 2. Itu beza yang pertama. So, yang kedua, awesome oscillator menggunakan purata bergerak sederhana, iaitu 34 period dan 5 period. So, penunjuk MACD pula ada 26 period dan 12 period bersama dengan garis isyarat 9 period. So, perbezaan purata bergerak ini menyebabkan MACD lagi laju respon kepada harga pasarannya semasa. So, bermakna awesome oscillator mempunyai kelemahan dari segi respon terhadap harga yang berubah, harga pasaran saham yang realiti berubah. Dia punya respon dia lagi rendah berbanding daripada MACD. So, kita lihat pada contoh graf di atas di mana kita ada penunjuk indikator awesome oscillator dan MACD. So, kedua-dua berbentuk histogram. So, kita lihat pada yang tengah, garis tengah itu, penunjuk indikator yang tengah tu awesome oscillator. So, kita nampak kita nampak bentuk histogram, iaitu bar berwarna biru dan merah. Sama juga MACD line ada histogram, tetapi perbezaan yang terdapat pada MACD ni, terdapat dua garis pada MACD line, iaitu diklasifikasikan sebagai signal line. So, perlu diingatkan bahawa kedua-dua indikator ni tersebut adalah oscillator tanpa had. So, kedua-duanya berubah di sekitar garis sifar yang digunakan sebagai asas strategi perdagangan tertentu. Jadi, seterusnya kita pergi kepada strategi awesome oscillator. So, semua strategi awesome oscillator mempunyai tujuan yang sama, iaitu mempunyai maklumat untuk mengesahkan atau mengindakkan arah aliran dan menentukan titik perbalikan yang berpotensi. So, daripada strategi ini kita boleh meramal di mana sebuah pasaran saham sama ada dia akan naik ataupun dia akan turun. Jadi, kita pergi kepada strategi yang pertama, iaitu awesome oscillator saucer. So, awesome oscillator saucer ni dia melibatkan pencarian perubahan dalam 3 bar berturut-turut yang berada di sisi sama dari garis sifar. So, dalam awesome oscillator saucer ni kita boleh ramal saucer bullish dengan saucer bearish. Maksudnya kita boleh ramal kenaikan sebuah harga pasaran saham dan penurunan sebuah harga pasaran saham. So, saucer bullish ni dapat yang pertama, saucer bullish kita dapat kenal pasti apabila terdapat dua bar merah berturut-turut. Kalau kita lihat pada graf yang disediakan tu, di mana saucer bullish muncul apabila dua bar merah berturut-turut, di mana bar merah yang kedua lebih rendah daripada bar merah pertama. Dan seterusnya diikuti dengan bar hijau, iaitu bar yang ketiga selepas bar merah yang kedua tu. So, bila bar hijau itu, di situ B. William meramal bahawa akan berlaku kenaikan mendadak ataupun momentum bullish yang sangat tinggi yang menyebabkan harga pasaran naik mendadak. So, jadi bila kita nak beli, bila masa kita nak beli untuk bila kita dapat tahu source bullish ni, yang pasti kita pastikan bar yang keempat
ataupun yang kelima selepas bar yang ketiga yang hijau tu berterusan hijau. Bermaksud bila bar yang ketiga tu hijau, kita jangan beli lagi. Kita tunggu bila muncul bar yang keempat dan kelima. Apabila bar hijau dan tinggi daripada bar hijau yang pertama tadi selepas bar merah tu, bermakna boleh disahkan bahawa momentum pasaran adalah bullish ataupun akan berlaku kenaikan. Selalunya akan berlaku kenaikan yang tinggi. Kalau seperti yang graf ni, kita boleh tengok contoh. Saya ambil daripada graf daripada pasaran saham Maybank. Okey, ni pada tahun bila saya tak ingat, tetapi ini adalah contoh bullish reversal lah. Apabila berlaku macam saya cakap, dua bar turut dan yang ketiga adalah bar hijau dan seterusnya akan naik berlaku momentum bullish. So pada bar yang keempat dan kelima itulah adalah masa yang sangat sesuai untuk trader untuk beli saham. Okey, jadi tetapi untuk langkah keselamatan, so trader akan guna stop order pada kedudukan sekiranya berlaku sebaliknya lah. Kadang-kadang benda ramal kita tidak tepat kan. So kadang-kadang benda boleh harga pasar saham boleh jatuh balik. So stop order ni digunakan untuk trader untuk hentikan untuk jual balik lah, untuk elak daripada kerugian lah. So seterusnya source bearish, macam mana kita nak kenal pasti apabila terdapat dua bar hijau berturut-turut di bawah garis sifar. So source bullish ni berada di bawah garis sifar. So apabila dua bar hijau berturut-turut dan bar yang ketiga adalah bar merah, so akan berlaku momentum bearish di situ, source bearish lah di situ, iaitu akan berlaku penurunan harga yang mendadak. So kebanyakan trader bila kita nak beli pada source bearish ni, apabila pada macam saya cakap, kita akan tunggu kepada bar yang keempat yang kelima. Sekiranya bar yang keempat dan kelima merah juga berlaku penurunan, so pada masa itu amat sesuai lah untuk trader untuk menjual saham mereka balik. Sebab kalau kita tunggu lagi, macam pada contoh graf tu, akan berlaku penurunan yang sangat mendadak. So akan berlaku banyak kerugian lah pada trader. So masa jual adalah pada bar yang keempat dan kelima. So itu adalah source bearish. So seterusnya kita pergi kepada strategi yang kedua, iaitu awesome oscillator twin peak. So sama seperti awesome oscillator yang lain, dia untuk meramal momentum bullish dan bearish juga. So yang pertama kita pergi pada bullish twin peak dululah. So macam mana nak kenal pasti bullish twin peak? Dia ada dua syarat. Yang pertama, dia kena ada dua puncak bar merah yang tinggi pada bawah garis sifar. Yang kedua, syarat kedua, antara puncak bar merah pertama dengan kedua mesti ada palung pemisah di mana bar hijau terdapat di tengah-tengah tu lah. So kita tengok contoh pada graf yang ditunjukkan lah. Untuk bullish twin peak, kita tengok first peak pada yang saya tandakan tu terdapat bar merah yang tinggi yang pertama. So selepas tu berlaku momentum bullish, mana harga naik sekejap saja, lepas tu turun balik dan muncul second peak, di mana second peak tu mesti puncak bar merah tu mesti tinggi daripada first peak tu. So bila berlaku begitu, so kita boleh sah lah yang ini adalah bullish twin peak, dengan syarat ada dua puncak dan di tengah tu ada palung pemisah di mana ada bar hijau yang memisahkan dua bar merah yang paling tinggi tu. So bila kita nak beli harga saham ketika selepas bar yang kedua, kita kena pastikan bar kedua selepas second peak tu hijau. So lepas bar merah paling tinggi yang second peak tu, akan muncul bar hijau. So bar hijau yang kedua muncul, itu adalah masa yang sesuai untuk beli harga saham. So sebagai contoh yang saya tunjuk ini adalah Maybank punya pasar harga saham pada pada tahun 2019 bulan Disember, antara bulan November Disember tu, kita boleh lihat berlakulah bullish twin peak di situ. Selepas saja second peak,
berlaku momentum bullish yang menyebabkan pasaran harga naik mendadak dan melintasi garis sifar. Ya, dan terus inilah menjadi bullish twin peak. So itu adalah bullish twin peak. Dan untuk bearish twin peak pula sama juga, terdapat dua puncak, tetapi untuk bearish twin peak puncak bar berwarna hijau, dan bearish twin peak selalunya bukan selalunya, memang akan muncul di atas garis sifar. So kita tengok contoh pada graf tu, first peak di mana terdapat puncak tinggi bar hijau, dan terdapat misah palung antara dua puncak, iaitu terdapat bar merah, dan muncul second peak iaitu bar hijau. Dan selepas second peak tu kena pastikan ada dua bar merah, paling kurang dua. So selepas kita pastikan ada dua puncak, dan selepas puncak kedua bar merah yang berturut-turut, so bermakna bearish twin peak muncul di situ. So masa jual harga saham pada bar yang ketiga merah ataupun yang keempat merah selepas sahaja second peak bar hijau, itu adalah bearish twin peak. Jadi yang ketiga, kita pergi kepada crossover garis sifar bullish atau bearish. So sama juga, crossover garis sifar ni juga untuk menunjukkan turun naik antara momentum kenaikan harga saham yang berada di atas garis sifar dan momentum penurunan harga saham pada bawah garis sifar. Bermaksud kalau bullish berada di atas garis sifar, crossover berada di atas garis sifar, manakala kalau bearish berada di bawah garis sifar. Okay, jadi untuk crossover garis sifar ni tak kuat, tapi boleh digunakan, boleh dipraktikkan untuk kedudukan posisi pasar untuk trader jangka masa pendek. So untuk masa beli, isyarat ini hasilkan apabila bar melintasi garis sifar. Senang je, apabila bar daripada bawah garis sifar melintasi garis sifar dan berlaku kenaikan selama 2 ataupun 3 bar hijau berturut-turut, bermaksud itu adalah crossover bullish. So akan berlaku kenaikan mendadak seperti yang saya tunjuk contoh di situ. Selepas dia lintas je garis sifar, momentum bullish diteruskan dan harga naiklah, maksudnya naik banyak di situ. So berlakulah di situ crossover bullish. Seterusnya untuk crossover bearish berlaku bermula momentum berada di atas garis sifar, melintasi garis sifar dan berlaku momentum inilah bearish ataupun penurunan harga. So masa untuk beli dia apabila kita pastikan bar melintasi garis sifar dan menurun, berpindah ke bawah, pastikan 3 bar merah berturut-turut, dan itu boleh boleh sahkan iaitu berlaku crossover bearish. So akan berlaku penurunan mendadak harga saham. So momentum bearish akan diteruskan. Seterusnya kita pergi strategi yang keempat ataupun strategi yang terakhir, iaitu divergence. So divergence berlaku apabila berlaku perbezaan antara awesome oscillator dengan pasaran momentum pasaran yang sebenar. So dalam tempoh membeli saham, perbezaan hanya muncul, divergence ni dia hanya muncul apabila harga security bergerak dalam satu arah dan penunjuk awesome oscillator bergerak ke arah berlawanan. Bermaksud bila kita lihat dari atas momentum pasaran naik, tetapi awesome oscillator menunjukkan pasaran momentum menurun ataupun bearish. So yang pertama kita lihat pada divergent bullish. So kita lihat pada harga pasar saham, contoh graf pertama divergent bullish. Pada momentum harga sebenar berlaku harga jatuh, iaitu harga paras rendah baru, sementara penunjuk awesome oscillator menunjukkan divergent bullish pada ketika itu. So kita boleh lihat kita boleh sahkan di sini berlaku divergence bullish, di mana akan berlaku kenaikan mendadak disebabkan kehilangan kuasa, bearish kehilangan kuasa dalam momentum pasaran, di mana awesome oscillator menunjukkan divergent bullish. So menunjukkan bullish akan
mengambil alih momentum pasaran. So, dijangka akan berlaku kenaikan yang mendadak pada pasaran harga saham. So, contoh seperti dalam graf tu, selepas kita dapat kenal pasti divergent bullish, harga saham naik mendadak daripada bawah garis sifar dan melintasi garis sifar dan terus naik. Mendadaklah sampai dan macam kita lihat kat sini, pada mulanya masa beli pada harga RM9.50 tu, dan naik mendadak sampai kepada RM11. So berbeza RM2 guys, tu sangat banyak. So untuk beli harga saham ni, bila kita dapat kena pasti perbezaan antara Awesome Oscillator dengan momentum pasaran benar ni, dan dia berlaku bar hijau betul-betul, sehinggalah dia nak melintasi garis sifar, itu adalah masa sesuai untuk kita beli. Seterusnya, divergent bearish muncul apabila berlaku perbezaan momentum pasaran, iaitu contoh macam graf di atas menunjukkan momentum pasaran harga naik, tetapi pada penunjuk indikator oscillator menunjukkan harga turun, iaitu bearish. So kita boleh setakat situ berlaku divergent bearish, iaitu perbezaan antara momentum pasaran dengan penunjuk indikator oscillator. So dijangkakan akan berlaku penurunan mendadak. Sebagai contoh pada graf tu, yang saya telah tandakan, apabila masa jual yang sesuai apabila berlaku crossover garis sifar lah. Maksudnya bila selepas berlakunya divergent bearish, kita kena tunggu sampai berlaku crossover garis sifar. So itu adalah masa sesuai untuk kita jual saham, kerana pada masa itu harga saham turun dadak seperti macam yang kita lihat dalam graf di atas. Walau bagaimanapun, divergence tidak memberi jaminan bahawa berlaku penaikan atau penurunan harga saham. Malah tetapi dia memberi amaran sebagai peringatan kemungkinan berlaku pembalikan arah dan bukannya berlanjutan. Bermaksud dia boleh jadi indikator untuk amaran sahajalah, amaran untuk menjual ataupun untuk membelilah. So divergence lebih selamat untuk digunakan untuk menjual harga saham ataupun untuk mengenal pasti divergent bearish. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan dan kekurangan Awesome Oscillator. So yang pertama, Awesome Oscillator ni tidak berdasarkan harga closing, tetapi harga median. So ciri ini menjadikan Awesome Oscillator penapisan hampir universal untuk semua strategi perdagangan yang lain. Tetapi pada kelemahan pula, terdapat kelemahan yang besar lah pada Awesome Oscillator ni, kerana dia mempunyai isyarat tertunda, iaitu membawa maksud respon macam saya sebut, respon harga indikator Awesome Oscillator terdapat harga pasaran ini lambat sedikit berbanding indikator lain. Bermaksud respon Awesome Oscillator ni terhadap harga pasaran saham yang sebenar lambat sikit daripada indikator yang lain lah. So kemungkinan trader akan berlaku kelewatan dan menyebabkan terlepas keuntungan ataupun berlaku kerugian yang tidak dijangkakan. Itu adalah backside Awesome Oscillator lah. Tapi untuk situasi macam ni, disarankan untuk trader ataupun analisis melakukan analisis jangka masa besar lah untuk menentukan arah aliran utama. So melihat gambaran besarnya, trader akan dengan cepat memahami di mana kesalahan dan jangka masa singkat sekiranya benda ini berlaku. Jadi untuk penutup, secara holistiknya, keputusan untuk menggunakan Awesome Oscillator ni terletak pada diri sendiri ataupun trader itu. So sekiranya Awesome Oscillator ni tidak sesuai dengan pemahaman atau penggunaan yang digunakan oleh trader itu, dia boleh gunakan indikator lain. So walau bagaimanapun, untuk penggunaan setiap indikator memerlukan usaha yang keras, iaitu dengan mendalami dan menimba ilmu, baru kita boleh aplikasikan dalam pasaran dunia saham. Maksud tanpa usaha kita takkan dapat apa yang kita nak lah. Bermaksud dengan belajar, dengan pengalaman yang kita perolehi, insya-Allah pada masa akan datang kita akan dapat hasilnya.
seperti bab kata pepatah, kalau tidak bercakap dulu manakan dapat segunya. So tanpa usaha dan tanpa kita menimba ilmu tentang sesuatu yang kita minati atau cuburi, kita takkan dapat ataupun kejayaan itu takkan bertahan lama. So sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.